Assalamualaikum semua, apa khabar? Bagus, bagus. Saya rasa macam makin ramai je hari ni. Ada beberapa daripada kelas lain ni. Ha. Kamu? Ya, kamu. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya, Azizul Awang, The Pocket Rocket Man. Wah, saya sungguh terharu dengan sambutan-sambutan yang diberikan oleh anda semua. Dan sesungguhnya saya sungguh bersemangat untuk buat video dan berkongsikan lagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman saya dalam dunia lumba basikal track ni. Jadi, terima kasih korang semua dan sentiasalah memberikan sokongan kepada saya ya. Dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk korang semua. Okey, seperti yang saya janjikan pada video yang lepas, kita akan bedah siasat video perlumbaan semi-final acara carry. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa maklumat dahulu. Saya rasa saya nak kongsikan dengan anda tindakan yang akan dikenakan kepada pelumba-pelumba yang melakukan kesalahan. Dalam sukan track cycling ni, dia ada level of kesalahan-kesalahan tu lah. Daripada kesalahan kecil yang tidak disengajakan kepada kesalahan sederhana dan juga kesalahan yang besar yang disengajakan ataupun yang terlalu obvious. Apabila seseorang pelumba itu melakukan kesalahan, pihak komisar ataupun pengadil akan membuat rujukan lah sama ada kesalahan itu bersifat ringan, sederhana ataupun berat. Dan tindakan yang dikenakan yang paling bawah sekali, yang paling ringan sekali adalah warning. Pelumba akan diberikan 2 kali warning. Okay? Warning pertama, pelumba akan dikenakan macam kad kuning lah. Okay? Kita akan dapat yellow flag. Dekat screen tu, nama kita di penghujung tu akan ada yellow flag. Warning yang kedua akan menyebabkan pelumba itu mendapat tindakan yang seterusnya, iaitu relegation. Relegation ni nak senang explain. Kalau kita berlumba dalam acara carry ada 6 orang, okay? Mungkin kita menamakan perlumbaan di tempat kedua, ketiga ataupun keempat, tetapi kita melakukan kesalahan yang bertahap sederhana ataupun kita mendapat warning yang kedua, kita akan dikenakan relegation, yang bermakna kita akan diturunkan ke last sekali dalam heat tersebut. Kalau ada 6 orang, bermakna kita akan diturunkan ke kedudukan yang ke-6. Itu adalah relegation. Dan untuk mereka yang melakukan kesalahan berat yang disengajakan, mereka akan dikenakan disqualification, DSQ. Ini memang semua pelumba tak nak. Sebabnya ianya seperti dikira out of competition terus. Memang out terus, baham tanah. Okey. Kalau dalam contohnya di Olimpik tu kita ada 30 orang total partisipan pelumba, kita akan diletakkan di nombor yang paling bawah sekali, nombor 30, last sekali daripada semua tu. Okey. Dan contohnya kalau kita di perlumbaan seperti Grand Prix, World Cup, World Championship dan sebagainya, di dalam kita mengejar mata, disqualification ni akan membuatkan kita bukan saja diletakkan di ranking yang tercorot, tapi mata yang kita dapat pun akan ditarik balik. Bermakna atlet itu akan 0 point. That's why semua atlet kalau boleh tak nak kena disqualification DSQ ni. Sebab memang penat saja travel jauh-jauh sampai-sampai dah lah last kali. Point 1 habuk pun tak dapat. Okey, saya harap korang semua dah faham tindakan-tindakan yang dikenakan kepada atlet kalau mereka membuat kesilapan. Okey, next saya nak explain about jarak. Saya rasa saya dah explain sedikit tentang jarak pada video yang lepas. Kepada mereka yang tak hadir kelas saya minggu lepas, boleh rujuk, okey? Boleh rujuk video yang lepas ataupun tanya rakan-rakan kelas anda hari ni. Wah, berangai kan? Okey. Jarak kita semua tahu, okey? Daripada penjelasan saya daripada video yang lepas, pada line hitam tu, black line tu, jarak adalah 250, okey? Dan itu adalah gold standard untuk mengetahui jarak sesebuah velodrome tu Jadi bila kita berkayuh di line hitam, ianya akan memberikan kita jarak sejauh 250 meter. Okey, quiz untuk korang semua. Alright? Jangan berdebar. Quiz biasa je. Saya takkan masukkan markah ni ke dalam final anda. Alright? Wah, berangan lagi. Okey, quiz untuk korang ini Saya nak korang berfikir sikit. Saya nak tanya korang semua, okey?
Kalau kita berkayuh di line hitam, black line, yang memberikan kita jarak sejauh 250 meter, bagaimana pula apabila kita berkayuh di line merah ataupun sprinters line? Adakah jarak kayuhan kita itu akan sama seperti kayuhan di line hitam? Siapa boleh jawab? Okey. Siapa nak jawab angkat tangan? Hoi. Wow. Ramai betul angkat tangan ni. Satu kelas. Bagus. Semua ni mesti buat homework dan ulang kaji kan? Ini bagus. Saya suka student saya macam ni. Wah. Saya pun semangat nak datang mengajar untuk korang semua. Okey, saya nak pilih student lelaki baju hitam yang rambut kerintin tu. Boleh jawab? Ya? Apa dia? Yes, betul. Apabila kita menjauhi line hitam itu, maka jarak kita akan bertambah walaupun sejauh 1 cm. Dan semakin kita menjauhi line hitam tu, black line tu, maka jarak kita akan makin bertambah. Okey, nak senang faham, macam kita buat ibadah haji ataupun umrah, ketika kita nak buat tawaf tu, semakin kita mendekati Kaabah, maka diameter kita semakin kecil dan juga jarak kita semakin dekat. Dan apabila kita menjauhi Kaabah tu, jarak kita akan makin bertambah kerana diameter kita bertambah besar. Jadi sekarang saya rasa korang dah faham. Ada benda-benda yang perlu difikirkan apabila kita hendak memotong daripada belah belakang. Kerana apa? Kerana kita perlu menjauhi black line, line hitam. Untuk memotong, kita perlu pergi ke belah luar. Jadi ada pertambahan jarak. Okey. Dan bukan itu saja, ada lagi pelbagai benda-benda lain juga yang perlu kita hadapi kalau kita hendak memotong daripada belah belakang. Tapi kita tak nak bincangkan dalam video kali ini. Saya akan simpan untuk perbincangan di video bedah siasat Caring final nanti. Alright? Harap semua dapat bersabar. Okey, sekarang apa kita tunggu lagi? Jom kita bedah siasat video acara Caring semi final. Ini dalam acara Kirin, termasuklah pelumba negara kita. Jangan tanya soalan yang pelik-pelik, boleh tak? Soalannya, kenapa belakang dia? Tinggalkan nasi lemak anda, letakkan cawan yang berisi teh tarik di tepi, kerana ia mungkin akan sedikit mengganggu pada perjalanan Datuk Azizul Hasni Awang. Lihat saja wajah-wajah ini, bukan besya-besya. Ryan Halal, Levi Maximilian, Yuta Wakimoto. Siapakah lagi kalau bukan di semi-final carry ni, saya berada di hit kedua dan jom kita tengok senarai-senarai pelumba yang akan memberi cabaran kepada saya. Okey, pelumba-pelumba tersebut adalah Maximilian Levy daripada Germany. Dan juga kita ada Harry Laverson daripada Netherlands. Kita ada Yuta Wakimoto daripada Japan. Kita ada Ryan Halal daripada Perancis. Dan juga kita ada Nicholas Paul daripada Trinidad. Seperti yang kita ketahui, sudah ada beberapa pelumba yang kita dah berlumba sekali pada earlier round before this, iaitu Nicholas Paul daripada Trinidad. Saya dah jelaskan apakah kelebihan dia, apakah corak perlumbaan dia. Sama juga dengan Yuta Wakimoto. Baru je berlumba dengan dia pada saingan quarter final. Saya pun tak tahu kenapa kali ini kami masih lagi berada dalam satu hit. Mungkin jodoh kami kuat. Okey, Ryan Halal, pelumba daripada Perancis ni, beliau adalah lebih kepada sprint jarak sederhana. Dan Ryan Halal ini juga adalah antara pelumba yang hebat jugalah. Dan beliau juga adalah bronze medalist dalam acara teen sprint di Sukan Olimpik Tokyo ni. Jadi kita tak boleh ambil mudah. Pelumba seterusnya, Harry Laverson daripada Belanda. Of course, kita tahu dia ini adalah triple world champion di kejohanan dunia Berlin yang lepas. Dan juga telah memenangi 2 pingat emas, iaitu dalam acara team sprint dan juga individual sprint pada perlumbaan di Sukan Olimpik Tokyo ni. Jadi kita semua tahu beliau memang berada di tahap kondisi yang terbaik. Dan juga pelumba yang terakhir iaitu Maximilian Levy. Pelumba ini adalah antara pelumba yang otai, okay? Old timer, memang mempunyai pengalaman yang luas. Multiple world champion, European champion. Dan juga di Olimpik juga beliau banyak kali berada di atas podium, terutamanya pada Olimpik London. Beliau mendapat tempat kedua, pingat perak, di belakang Sir Chris Hoare. Jadi beliau ini bukanlah pelumba yang calang-calang. Dan kelebihan dia adalah long to mid sprinting.
Jadi dia lebih kepada Senko dan Makuri. Okey, sekarang kita dah tahu kelebihan pesaing-pesaing kita. Jadi jom kita tengok video perlumbaan secara dekat. Perlumbaan sedang memasuki ke pusingan yang ketiga dan Dernie akan keluar pada bila-bila masa. Walaupun pembakar motor berada di hadapan saya, tetapi penting untuk saya keep alert dengan dua Senko rider yang berada di belakang saya. Dalam keadaan seperti ini amat penting untuk kita kekal tenang kerana apabila kita panik, kita tidak akan berfikir secara rasional. Seperti yang saya jangkakan, pelumba daripada Germany, Maximilian Levy akan melakukan hembutan awal untuk bergerak ke hadapan untuk merampas kedudukan pertama. Dalam situasi ini, saya masih lagi kekal tenang dan cuba untuk melindungi posisi saya sebaik mungkin. Di sini, saya akan menoleh ke belakang untuk memeriksa jika ada pergerakan kedua yang akan menyusul kemudian. Pada kebiasaannya, apabila memasuki ke sirkuit ini, saya akan dapat merasakan aura kesyaitanan. Kenapa? Kerana perlumbaan hanya berbaki satu pusingan lagi. Dan di sinilah saya akan mula memecut untuk bergerak ke hadapan. Dan di sinilah saya akan menekan nose button saya. Dan lihatlah kuasa pecutan itu. Azizo ke hadapan, cuba memotong. Dan di sirkuit ini saya sudah mendapat momentum daripada hembutan saya itu tadi. Dan saya akan terus mengerak langkah ke hadapan. Dan lihatlah, pada perlumbaan berbaki 15 meter, saya sudah mendahului perlumbaan. Dan lihatlah, perlumbaan ini tamat dengan begitu style sekali. Wah, bangga tak jadi rakyat Malaysia? Bangga, babe. Dan apabila saya menamatkan perlumbaan, saya terus mengangkat jari satu yang menimbulkan banyak persoalan kepada netizen-netizen di luar sana. Sebenarnya, yang pertamanya ianya bermaksud saya bersyukur pada Allahu Ahad, Allah yang satu. Kerana saya percaya kemenangan tersebut bukanlah datang hanya daripada diri saya, tapi juga kerana izin Allah SWT. Jadi saya ucapkan Alhamdulillah, Allah yang satu. Dan boleh jugalah kalau orang-orang luar tu, mostly Mak Saleh ni nak cakap, saya cakap okey, nombor satu. Okey, saya boleh terima lah. Okey, jadi saya rasa itu juga menjawab beberapa persoalan daripada korang semua. Sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, saya nak kongsikan dengan anda satu benda. Okey, selepas saya pulang daripada velodrome tu, lepas dah habis lumba semua, of course lah saya dalam keadaan macam mood sedih pun ada, gembira pun ada, macam bela-bela jugalah kan. Apabila saya pergi ke Dewan Makan tu, saya didatangi oleh Ketua Jurulatih Japan, Head Coach of Japan Cycling Team, iaitu Benoit Vertu. Okey, beliau datang untuk apa? Dia datang untuk menghadiahkan saya satu benda, iaitu jeng, buku tentang Japanese Kirin, War on Wheels, Inside Kirin and Japan Cycling Subculture. So dia tahu memang saya ni suka baca buku. Setiap kali saya pergi travel, memang saya akan bawa satu buku dengan saya untuk baca. Dan saya rasa amat berterima kasih lah dia bagi buku ni. Saya rasa buku ni juga adalah hadiah daripada beliau kepada saya untuk mengubati kesedihan saya selepas terlepas pingat emas disebabkan oleh itu kan. Bukan carut saya cakap disebabkan oleh si Matthew Glatzer tu. Saya tak nak sebut nama dia. Okey, jadi saya amat berterima kasih. So Benoit, if you watch this video, I want to say thank you so much for the present for this book, and I really appreciate it. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Okay, so korang semua, terima kasih kerana sentiasa menyokong saya, kerana follow YouTube channel saya. Kepada mereka yang belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe sekarang. Tekan butang like dan share kepada semua jika anda rasa maklumat dan perkongsian saya ini bermanfaat untuk anda semua. Sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa janji kita untuk video yang terakhir, bedah siasat video acara Kirin Final di Sukan Olimpik Tokyo. Okay? Stay tuned, stay healthy, stay safe. I love you all.